saya sebagai wakil tunggal third force ataupun yang tetap mewakili Parlimen Muar. Saya panggil PC ini berkait rapat dengan perkara yang berlaku di dalam Dewan Rakyat sebentar tadi. Apabila saya mendengar ucapan pergulungan Yang Berhormat Menteri Pengerang ataupun yang melibatkan Datuk Seri Azalina. Dalam ucapannya, saya bangun berdiri lebih 15 minit mencari masa untuk menanyakan soalan tambahan, tetapi tidak diberikan ruang. Saya faham itu merupakan prerogatifnya, tetapi izinkan saya menggunakan platform ini untuk membalas. Yang Berhormat Menteri katakan sebentar tadi bahawa kerajaan Madani adalah kerajaan yang akan walk the talk. Terma khusus kerajaan walk the talk. Dengan itu, kerajaan ini akan membawa pelbagai reforms, dan salah satu yang diungkapkan sebentar tadi adalah pemisahan peranan peguam negara dan juga pendakwa raya. Saya percaya ini bukanlah kerajaan walk the talk, tetapi ini merupakan kerajaan NATO. No action, talk only. Mengapa saya label ini merupakan kerajaan NATO? No action, talk only. Kerana sebelum ini dah banyak janji-janji reforms yang tertangguh dan terus ditangguhkan. Tak perlu nak bicarakan soal reforms baru, ya, iaitu di dalam Parlimen kata nak bezakan peguam negara pendakwa raya. Pada bulan Mac sebelum ini, Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri menjanjikan bahawa setiap Parlimen, tidak kira kerajaan atau pembangkang, akan dapat peruntukan yang adil dan saksama. Selepas siri demi siri rundingan, kini peruntukannya masih RM0 Malaysia. Parlimen kerajaan dapat RM3.8 juta ke RM4.5 juta, tetapi kawasan Parlimen pembangkang mendapat RM0 Malaysia. Maksudnya sekolah-sekolah yang tidak diselenggara di kawasan pembangkang akan dibiarkan. Ia bermaksud orang susah yang berdaftar. Wah, ni Sri Gazette jatuh. Ia bermaksud bahawa orang susah yang berdaftar, ya, bahawa sistem e-kasih tidak akan dapat pembelaan yang sewajarnya kerana lazimnya mereka memerlukan bantuan daripada peruntukan Parlimen yang sedia ada. Ia bermaksud bahawa akhirnya orang-orang susah di kawasan tersebut hanya kerana warna politik mereka bakal diseksa, akan diambil tindakan. Itu pada bulan Mac. Tak payah pergi jauh lagi. Mengapa saya panggil ini no action talk only? Kerana sebelum ini pada bulan Januari yang ke-17, Perdana Menteri sendiri menjanjikan bahawa semua ahli kabinet akan diwajibkan untuk mengisytiharkan harta. Sekarang kita dah masuk bulan ke berapa? Masuk bulan ke-9. Reform asas yang dijanjikan sejak bulan Januari masih tidak dibuat lagi. Tak payah pergi jauh. Pergi tahun lepas juga, ya. Sebelum ini dijanjikan juga bahawa kes-kes rasuah tidak akan digugurkan. Ini bukan saya kata, ini daripada kata-katanya sendiri. Tegaskan, diminta gugurkan kes mahkamah jika ingin jadi Perdana Menteri. Dan kini bila betul jadi Perdana Menteri, kes-kes digugurkan juga. Mengapa saya kongsikan liputan-liputan ini? Kerana apabila saya dengar ucapan di dalam Dewan tadi, kata ini kerajaan walk the talk. Realitinya ini kerajaan NATO. No action, talk only. Kata nak isytihar harta, dah 8 bulan tak isytihar lagi. Kata nak berikan peruntukan yang adil dan saksama, selepas beberapa bulan RM0 Malaysia. Kata nak lawan rasuah, tak nak gugurkan kes, masih berulang lagi, masih gugurkan juga. Ini saya tak nak ungkapkan perkara berkenaan menang hari ini harga minyak turun. Saya tak bangkitkan pun soal itu. Saya bangkitkan soal perkara yang boleh dilakukan, which is within your control. Sebab itu dalam bab ini, tidak perlulah nak katakan ini kerajaan walk the talk. Saya rasa rakyat pada hari ini bila dengar perkataan tata kelola tu, orang dah tahu ini penipuan. Bila dengar kata akan laksanakan, orang dah kurang percaya kerana telah diberikan pelbagai peluang tapi masih tak dilakukan. Sebab itu kalau nak kata kita perlukan sokongan 2/3, kalau tidak ada sokongan 2/3, reforms tidak boleh dilakukan. Saya dah berikan komitmen dari awal berkenaan reforms. Jikalau perlukan undian tambahan muar, kami akan berikan komitmen untuk menyokong. Jangan berselindung di sebalik tidak ada sokongan politik, tidak ada kestabilan. Ini adalah kerajaan, kalau diikut daripada soal undi di Parlimen, yang paling stabil berdekad-dekad lama sejak zaman Tun Abdullah Badawi. Kerana ini adalah kerajaan yang ada lebih 147 majoriti
Ya. Sebab itu dalam bab ini saya berharap bahawa rakan-rakan media dapat memberikan liputan supaya rakyat tahu apa yang dibangkitkan dan yang dijanjikan di dalam parlimen sangat berbeza dengan apa yang berlaku di luar parlimen, khususnya daripada sudut pelaksanaan. Terima kasih. YB, kita nak tahu, nak tanya MOU antara YB sebenarnya sign antara MOU muda dengan Kerajaan Paduan, adakah ia bonding, legal bonding ke tak? Legal binding ke tak? Seperti yang semua ambil maklum bahawa penyertaan muda dalam pilihan raya lepas berdasarkan kepada Electoral Pact, iaitu di mana kita tidak dimasukkan sekali ke dalam mana-mana gabungan politik. Sebab itu yang menandatangani watikah adalah saya sebagai Presiden Parti dan juga menggunakan logo dan bendera muda. Sebab itu perkara yang kita terikat, saya dengan parti saya, iaitu muda. Bukan itu saja, saya ingat selepas pilihan raya itu sendiri, dalam proses tanda tangan memorandum pun, saya ada bangkitkan persoalan kepada Sekretariat masa itu bawah Yang Berhormat Menteri Rafizi Ramli. Adakah saya akan dipanggil untuk tanda tangan? Dia kata tidak perlu, saya hanya perlu hadir kerana akhirnya kita tidak berada dalam blok politik GRS, GPS, BN ataupun PH. Tapi kita hanya sekadar menandatangani melalui Electoral Pact ini yang sebelum pilihan raya. Tadi you kata sebelum PRU Electoral Pact kan. So selepas PRU still guna Electoral Pact ni ataupun you sign? Kalau ikut Electoral Pact ni, dia memang pakatan pilihan raya sahaja. Maksudnya ia hanya semasa pilihan raya. Untuk penubuhan kerajaan tu? MOU Kerajaan Paduan tu macam mana? Sebab tu dia kalau ikut tanda tangan, dia pakatan pilihan raya. Namanya pun Electoral Pact, pakatan pilihan raya. Sebab itu berkenaan soalan ni yang diungkapkan berkali-kali, saya lontarkan balik kepada mereka lah, ya. Kalau nak saya kosongkan kerusi, cermin diri sendiri dahulu, ya. Mereka yang menjanjikan kepada rakyat dan dipilih oleh rakyat, mendapat mandat oleh rakyat berdasarkan platform integriti, lawan rasuah, tidak boleh gugurkan kes. Sebab itu mereka dipilih. Kalau mereka berani pergi balik kepada rakyat, tanya, adakah mereka akan dipilih? Kalau sebelum pilihan raya mereka janjikan menang, kita gugurkan kes, mereka akan dipilih ke tidak? Jadi maksudnya tak ada kesan dari segi undang-undang. Itu saya jawab lah. Saya jawab di atas kapasiti saya sebagai Presiden Muda dan Ahli Parlimen MUA. Untuk pengosongan kerusi ni tadi terpakai untuk Amira sekarang juga atau macam mana? Dia samalah bawah Parti Muda. Baik. Terima kasih.